Kami dari kumpulan 1, Wan Nur Sharina, Atira, Nik Nur Nadira, Nur Elisa Idzaiti, Syaifah Nur Idina ingin membentangkan ancaman aliran pemikiran Islam modernisme kepada kesucian akidah. Assalamualaikum, saya Sharifani Edina akan memulakan pembentangan ini dengan pengenalan tentang ancaman aliran pemikiran Islam modernisme kepada kesucian akidah. Jelaslah bahawa percubaan untuk menggabungkan agama dan falsafah sukar dilakukan kerana kekurangan tempat yang jelas. Ahli falsafah biasanya berpendapat bahawa seseorang harus menerima kemungkinan kebenaran dari sumber mana pun dan mengikuti perbahasan di mana ia memimpin. Namun kita pun sekarang berada pada era yang sedang berkembang pesat sehinggakan ideologi penuh dengan ketidaktentuan dan kekeliruan. Kepesatan teknologi telah membawa perubahan yang besar dalam penyebaran maklumat. Akibatnya, wujud aliran modernisme dan liberalisme yang sukar untuk difahami. Gerakan modernisme ini berpegang kepada kepercayaan bahawa masyarakat perlu dibebaskan daripada tradisi yang dimonopoli oleh penguasa agama. Islam dijadikan sebagai tema pemikiran ditunjukkan melalui perspektif moden penciptaan mereka tanpa merujuk kepada disiplin ilmu yang diiktiraf oleh ulama silam. Ini telah memupuk cara berfikir baharu dalam usaha menyesuaikan Islam dengan realiti kehidupan moden. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Nama saya ialah Atira binti Anwar dan saya akan menerangkan tentang slide seterusnya iaitu punca-punca aliran pemikiran Islam modernisme kepada kesucian akidah. Di sini saya dapat menyimpulkan beberapa punca. Yang pertama ialah pegangan agama yang tidak mantap dan lemah. Mengapa? Salah satu puncanya ialah pegangan agama yang tidak mantap dan lemah. Baiklah, ini kerana masyarakat kita pada zaman kini terdedah dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah dan nazar. Mereka mudah mempercayai sesuatu perkara tanpa melakukan kaji selidik dan mencari bukti tentang perkara tersebut. Mereka juga mudah terpengaruh dengan pelbagai perkara, terutamanya generasi muda kita zaman sekarang. Mereka tidak mengamalkan ajaran Islam dengan lebih teliti dan mendalam kerana bagi mereka perkara tersebut bukanlah satu benda yang penting. Salah satu contohnya ialah mereka banyak mempercayai hadis-hadis palsu seperti hadis yang mengatakan bahawa tidur selepas waktu subuh dan asar boleh membuatkan seseorang itu gila. Sebenarnya tidak wujud larangan dari Rasulullah untuk kita tidur selepas waktu-waktu tersebut. Akan tetapi, kita dikehendaki mengisi waktu tersebut dengan perkara berfaedah seperti waktu subuh kerana waktu itu adalah waktu untuk kita bekerja dan mencari rezeki. Punca seterusnya ialah kecanggihan teknologi yang terdapat pada zaman kini. Oleh kerana pandemik COVID-19 ini berlaku, masyarakat diarahkan untuk tidak keluar dari rumah. Ini bermaksud masyarakat tidak dibenarkan untuk keluar, terutamanya ke masjid ataupun surau. Jadi, para ilmuwan, ustaz dan ustazah menggunakan platform media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, Telegram dan TikTok untuk menyampaikan dakwah atau berkongsi maklumat mengenai ajaran Islam. Ia menjadi lebih cepat dan mudah kerana kebanyakan masyarakat kita sering menggunakan platform sosial media tersebut untuk mengisi masa lapang. Akan tetapi, ada juga sesetengah masyarakat yang menggunakan platform media sosial ini untuk menjual nama Islam untuk kepentingan diri sendiri dan menarik keuntungan. Contohnya, khidmat doa di kota suci Mekah dan masyarakat yang menjual produk-produk yang kononnya dibacakan ayat suci Al-Quran dan zikir. Oleh hal yang demikian, masyarakat perlulah berwaspada dengan perkara ini agar tidak berlanjutan ke generasi akan datang. Ancaman aliran pemikiran Islam modernisme memberi beberapa kesan seperti tidak bergantung kepada Al-Quran dan Sunnah dan remaja dan ajaran agama yang salah. Tidak bergantung kepada Al-Quran dan Sunnah, contohnya, mereka tidak mengkaji Al-Quran dengan lebih dalam untuk difahami dan tidak mengamalkan sunnah yang diajar oleh Nabi kerana merasakan sukar. Mereka juga dipengaruhi oleh beberapa sumber yang tidak diketahui seperti dari surat khabar dan sumber internet. Remaja dan ajaran agama yang salah seperti mereka tidak didedahkan oleh ibu bapa mereka tentang agama mereka yang betul. Mereka dipengaruhi oleh pelbagai sumber dari luar dan orang sekeliling, contohnya dari rakan sekolah dan sumber internet, dan mereka tidak berpeluang mencari agama mereka yang betul seperti tidak dapat pergi ke kelas mengaji Al-Quran dan ke kelas agama.
Selain itu, agama yang disalahfaham. Contohnya, agama Islam dilihat sebagai agama yang sukar difahami dan dianuti oleh orang bukan Islam, dan agama Islam tidak mempunyai keistimewaan sendiri sehingga perlu dimodernkan oleh masyarakat kita. Dan orang yang beragama Islam itu sendiri tidak berminat untuk mendalami agama Islam kerana agama Islam memberi tanggapan yang sukar. Dan akhir sekali, pengaruh budaya Barat. Ini terjadi apabila masyarakat kita lebih memilih perkara yang menyeronokkan dan memudahkan kehidupan seharian mereka. Dan pengaruh budaya Barat yang menjadi sumber utama mereka, contohnya dari segi pemakaian dan pertuturan. Dan akhir sekali, mereka didedahkan dengan pengaruh budaya Barat dari kecil dan sebati dengan hidup mereka untuk memulakan kehidupan seharian mereka. Saya akan meneruskan dengan langkah untuk menangani ancaman aliran pemikiran Islam modernisme ini dengan berpandukan pendidikan yang berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah. Mengapa saya merasakan bahawa Al-Quran dan As-Sunnah ini merupakan inisiatif yang terbaik adalah kerana Al-Quran itu sendiri bertujuan untuk mendidik manusia. Begitu juga dengan hadis dan sunnah Rasulullah. Banyak riwayat baginda menitik beratkan kepentingan pendidikan dalam memperkasakan tamadun ummah dan dikuatkan lagi dengan beberapa contoh tindakan yang dilihat baginda terlaksana dalam menggalakkan umat Islam untuk mencintai ilmu. Oleh itu, para ilmuwan Islam mestilah menghidupkan Islam dan sunnah dan menolak golongan sekolah intelektual ini supaya mereka tidak merosak fikiran dan fahaman umat Islam. Selain itu, para ilmuwan Islam perlu berusaha mengadakan kelas atau ceramah secara terbuka dengan memberikan gambaran sebenar kepada umat Islam bahawa Islam itu benar dan suci. Para ilmuwan Islam perlu mengajar umat Islam sehingga mereka dapat menguasai prinsip-prinsip Islam dan memperolehi ilmu yang berganda. Ini juga sedikit sebanyak dapat membentuk keseimbangan umat Islam untuk menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang dipelajari. Langkah yang seterusnya ialah penekanan terhadap aspek sosial umat Islam. Pengaruh sekularisme yang paling jelas adalah perubahan watak pribadi. Perubahan kepribadian ini bermaksud bahawa seseorang tidak lagi berminat dengan kehidupan beragama, tetapi lebih berminat pada nafsu yang membawa kepada kekosongan jiwa. Kesan kekosongan jiwa telah menyebabkan keruntuhan akhlak dan etika anak muda. Oleh itu, lelaki dan wanita perlu menjaga pergaulan dan batas antara satu sama lain. Memang benar pergaulan itu merupakan sifat manusia, malah digalakkan, tetapi perlu bergaul secara sihat dengan mengambil kira sekatan muhrim dan jenis aktiviti yang dilakukan. Islam mensyaratkan lelaki dan wanita untuk berkomunikasi hanya untuk mencari ilmu, melakukan pekerjaan yang bermanfaat dan mengelakkan fitnah yang disebabkan oleh hubungan. Untuk mengelakkan fitnah, kita sebagai umat Islam harus berjaga-jaga dalam menjaga batas dan pergaulan. Para lelaki juga harus menjaga pandangan mereka agar tidak cenderung kepada zina. Seterusnya ialah pemahaman terhadap aurat wanita. Seperti yang kita dapat lihat, ramai umat Islam yang sudah mula bertudung. Tetapi adakah dengan bertudung sahaja cara untuk menutup aurat? Tidak. Maka dengan itu, kita harus menekankan bahawa pemakaian baju dan seluar juga adalah penting dan harus dijaga mengikut hadis yang berpandukan Al-Quran, iaitu berpakaian sopan dan tidak menampakkan bentuk tubuh badan. Ini adalah kerana wanita merupakan kaum yang mudah terpengaruh, terutamanya dengan sesuatu yang cantik. Berfashion tidaklah salah, tetapi kita harus beringat agar tidak berpada-pada dan juga tidak melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Cara mengatasi yang terakhir ialah kesucian terhadap penerimaan hidup seharian kita. Di sini bermaksud kesucian akal fikiran kita bergantung kepada penerimaan dan persediaan yang dihadapi dalam kehidupan seharian kita. Oleh kerana dunia kita telah berkembang maju dan ia menyebabkan berlakunya percampuran masyarakat dari pelbagai negara. Ini dengan secara tidak langsung akan lebih memudahkan umat Islam terpengaruh dengan sesuatu yang boleh merosakkan akidah. Dengan itu, umat Islam perlu mewujudkan had atau limit dalam diri dan pemikiran masing-masing agar tidak mudah terpesong ke arah perkara haram kerana perbuatan tubuh badan kita bertindak mengikut arahan akal fikiran. Seterusnya ialah kepentingan akidah. Apa itu akidah? Akidah adalah simpulan akidah yang menyuntik semangat perjuangan, memupuk daya saing dan menggalakkan perpaduan di kalangan umat Islam. Ini kerana akidah yang teguh di dalam diri akan mendorong seseorang itu untuk berjuang, bekerja keras, beramal, menolong orang lain, membina kemajuan, menunaikan tanggungjawab dan sanggup berkorban serta sebagainya demi memperolehi pulangan amal sebanyak mungkin.
Umat Islam tanpa akidah yang kokoh mudah terpesong dan terpesong daripada ajaran yang sebenar. Bukan itu sahaja, ia juga akan tamak cintakan dunia, pengecut kerana takutkan manusia, liar kerana tidak menentu dan tidak jujur kerana kejahilan jenayah, menimbulkan pelbagai masalah dan kerosakan lain serta merugikan pelbagai pihak. Begitu juga segala perbangunan dan kemajuan didirikan oleh umat Islam. Jika tidak kerana kekuatan akidah, ia hanya akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Ini kerana akidah adalah asas kepada kesejahteraan dan petunjuk daripada Allah SWT. Akidah juga merupakan tunjang kepada segala amalan dan benteng yang kukuh terhadap segala perkara yang merosakkan. Jika akidah seseorang itu salah, maka sia-sialah segala perbuatannya dan dia akan dimasukkan ke dalam api neraka pada generasi yang akan datang. Terdapat dua kepentingan akidah. Yang pertama ialah dapat menghindarkan diri daripada kesesatan. Kemunculan ajaran sesat dan adat resam dalam masyarakat Islam di Malaysia bukanlah suatu perkara yang baru dan tidak disedari, tetapi kadang-kadang ajaran sesat tidak boleh dikatakan sesat sepenuhnya kerana wujudnya pencampuran antara salah ataupun yang betul. Perkara yang paling rumit dan penting ialah dalam doktrin, satu kumpulan adalah betul dan satu kumpulan lagi adalah yang salah. Yang kedua ialah agar mendapat rahmat, perlindungan dan kasih sayang daripada Allah SWT. Tiada guna hidup tanpa rahmat Allah. Melimpah ruah bukanlah rezeki, keletihan bagaikan air mengalir tiada bekas. Harta menjadi fitnah dan sumber penderitaan bukanlah kebahagiaan. Anak-anak derhaka menjadi sumber fitnah, hasutan dan hasad dengki bukanlah sumber inspirasi dan bukan sumber ketenangan. Isteri adalah penyebab bertambahnya dosa, bukanlah penyebab pertambahan pahala. Ketenangan dan kasih sayang, mawaddah warahmah. Lalu bagaimana caranya untuk mendapatkan rahmat Allah? Mengikut amalan Nabi Muhammad SAW atau Nabi terdahulu, mengikut Al-Quran dan Sunnah, sentiasa memohon rahmat daripadanya. Semoga kita semua mendapat rahmat Allah dan menjadi orang yang diberkati. Apa yang boleh kita lakukan untuk mencapai rahmat Allah? Sesuai dengan kehendak Nabi. Hadis pernah berkata, sesiapa yang matlamat utamanya adalah hak kehidupan dunia, nescaya Allah akan menjauhkannya dari tujuannya dan meletakkan kefakiran di hadapan matanya. Dia tidak mempunyai kehidupan di dunia selain daripada apa yang telah ditentukan baginya. Siapakah yang akan kehidupannya dunia adalah niat utama dan Allah mesti gunakan tujuannya untuk menyatakan dirinya dan mencipta kekayaan dalam hatinya sambil memperolehi kehidupan sekular. Dan ingatlah, kehidupan dunia itu adalah hina. Apa yang kami dapat simpulkan dari sini ialah tiang keimanan umat Islam harus diperkukuhkan lagi, iaitu melalui didikan agama dari kalam suci Al-Quran itu sendiri. Seterusnya, memberikan lebih banyak lagi pendedahan yang jelas kepada masyarakat dengan memperbanyakkan lagi majlis ilmu agama. Dan akhir sekali, pemikiran aliran Islam modernisme perlu dititikberatkan dan jangan memandang remeh terhadap kesan yang akan berlaku. Sekian itu sahaja dari kami. Terima kasih.